Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam perpaduan. Baik, hari ini saya akan menjelaskan sistem pemarkahan dan tugasan yang perlu anda buat bagi kursus Bahasa Melayu 3 kod NDW 2132. Baik, secara umumnya kursus Bahasa Melayu 3 ini bertujuan untuk melahirkan mahasiswa yang boleh berkomunikasi dengan yakin dan berkesan dalam situasi rasmi di khalayak ramai. Ini tujuan pertama. Yang kedua adalah untuk melahirkan mahasiswa yang boleh menulis mengikut format penulisan ilmiah yang standar. Dan yang ketiga iaitu melahirkan pelajar yang boleh membina hubungan baik dalam kerja berpasukan ataupun dalam satu organisasi. Ini tiga tujuan utama kursus Bahasa Melayu 3 ditawarkan di Pusat Pengajian Teras. Baik, secara umumnya tentang sistem pemarkahan. Dalam sistem pemarkahan bagi sesi tahun ini berlainan sedikit dengan semester-semester yang lepas disebabkan situasi pandemik COVID-19 2020 ya. Jadi sistem disebabkan pandemik ini, sistem pembelajaran juga berubah, sistem pemarkahan juga berubah. Jadi secara umumnya sistem pemarkahan ini melibatkan 100% kerja kursus, yaitu sistem pemarkahan tanpa peperiksaan akhir. Semuanya melibatkan tugasan-tugasan dan ada ujian-ujian tertentu. Markah lulus untuk kursus ini adalah 50%. Baik, secara umumnya untuk kursus Bahasa Melayu 3 ini kita menggunakan modul bahasa kebangsaan, modul Bahasa Melayu 3, yaitu dan dalam buku modul tersebut terdapat 23 bab. Baik, antara bab yang akan dipelajari dalam buku ini, pertama sekali berkenaan dengan sejarah bahasa Melayu. Kemudian kita akan melihat peranan bahasa Melayu ataupun peranan dan fungsi bahasa Melayu di Malaysia, sistem ejaan bahasa Melayu. Seterusnya kita juga akan sentuh berkenaan dengan morfologi dan sintaksis. Morfologi ialah kajian perkataan, manakala sintaksis ialah kajian tentang binaan ayat. Ini yang kami akan ajar, dan yang selebihnya pelajar akan bentangkan berkenaan dengan bab wawancara, bentuk wacana, penulisan puisi, ucapan, pidato, bahas, temu ramah, forum, pengendalian mesyuarat dan sebagainya. Ini yang anda akan bentangkan dalam kelas ataupun anda buat rakaman kemudian paparkan, tayangkan dalam kelas, insya-Allah dalam kelas-kelas akan datang nanti ya. Dari sudut pemarkahan ataupun tugasan yang perlu anda buat, kalau tengok dalam dalam slide ini ada 7. Pertama sekali pembentangan individu 10 markah, pembentangan tajuk kuliah 10%, resensi artikel 15%, penulisan karya kreatif 15%, ujian 1 dan ujian 2. Kemudian kita ada kuis dan yang terakhir yaitu tugasan bertulis. Baik, saya akan pergi satu persatu. Pembentangan individu. Untuk makluman pembentangan individu ini, setiap pelajar akan diminta untuk memilih satu jenis persembahan, sama ada sajak, syair, pantun ataupun pidato, dan bentangkan kemudian rakam, hantar kepada kami dan kami akan berikan penilaian. Durasi ataupun tempoh pembentangan anda untuk pembentangan individu kreatif ini, pembentangan kreatif ini adalah antara 4 hingga 7 minit. Kurang tu tak, kurang sikit lah. Kalau nak lebih, jangan lebih sangat ya. Baik, pastikan boleh untuk yang ini anda boleh membentangkan karya kreatif anda, sama ada karya tersebut karya anda sendiri ataupun karya-karya orang lain dan bentangkan. Contohnya kalau nak buat puisi Ehsan Said, anda boleh dapatkan puisi tersebut, tapi di akhir pembentangan tersebut anda perlu nyatakan karya siapa yang anda bentangkan. Baik, dari sudut penilaian, ini selalu yang saya tekankan ya. Dari sudut penilaian, saya selalu menekankan bahawa keikhlasan adalah aspek utama dalam pembentangan. Mungkin kita
ada yang mempertikaikan bagaimana kita nak nilai keikhlasan. Bagi saya akan melihat dari sudut kesungguhan anda buat pembentangan. Kalau anda bersungguh-sungguh, itu saya akan nilai sebagai sesuatu yang ikhlas, sebab mereka ataupun pelajar-pelajar tersebut menerima amanah yang diberikan dan melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Dalam konteks ini, keikhlasan saya koma dua, keikhlasan yang dilihat dari sudut tindakan, ya. Keikhlasan itu dari sudut kesungguhan anda membuat pembentangan. Kalau anda main-main, tertawa ataupun gelak ketawa, tak serius, markah akan ditolak, ya. Aspek lain yang akan dinilai juga ialah gerak badan ataupun gaya, kreativiti dan ataupun kejelasan suara. Lontaran suara itu perlu jelas. Itu pembentangan kreatif. Baik, seterusnya pembentangan tajuk kuliah. Pelajar akan diberikan, ada seorang yang dapat satu bab dibentangkan oleh dua orang, ada satu bab yang dibentangkan oleh seorang. Ada bab yang mudah, ada bab yang sedang. Jadi kalau bab yang saya rasakan susah itu, saya akan berikan dua orang untuk membentangkannya. Aspek penilaian pembentangan tajuk kuliah ini, anda tidak dibenarkan untuk membaca slide. Boleh baca, tapi satu lepas tu jelaskan, itu tak ada masalah. Itu tidak ada masalah kalau macam saya sekarang ni, saya telah membaca satu isi-isi yang perlu, tapi saya jelaskan setiap isi yang saya bacakan. Cuma jangan baca perkataan demi perkataan. Itu kalau membaca itu siapa pun boleh baca. Anak saya yang umur 7 tahun pun boleh membaca. Jadi pastikan anda bentangkan sebaik mungkin. Dan satu lagi, nyatakan juga berkenaan dengan masa pembentangan, ya. Kalau anda diminta untuk siapkan minggu ke-8, anda perlu hantar minggu ke-8 rakaman tersebut, dan kemungkinan juga saya akan minta anda masukkan dalam kelas dan bentangkan, ya. Nanti saya akan jelaskan berkenaan dengan ini. Ini elakkan menggunakan ataupun menggunakan bahasa rojak. Kalau anda menggunakan bahasa rojak, anda menggunakan bahasa yang bercampur-campur, markah akan ditolak. Baik, resensi artikel. Baik, dalam resensi artikel ini, ya, anda diberikan satu jurnal ataupun anda diberi satu buku untuk anda ulas ataupun untuk anda kritik. Ulasan ini bermaksud, ya, resensi ini bermaksud penilaian ataupun kritikan positif dan negatif terhadap suatu artikel yang anda pilih ataupun yang diberikan kepada anda, artikel yang diberikan kepada anda, dan anda perlu mengkritik. Mengkritik ini bukan hanya mengecam. Mengkritik ini bermaksud, kalau maksud yang lebih tepat tentang kritikan ini ialah penilaian negatif ataupun penilaian positif. Ini berkenaan dengan nanti saya akan perincikan tentang yang ini. Yang seterusnya, penulisan karya kreatif, ya. Penulisan karya kreatif ini bermaksud anda perlu menulis, anda ditugaskan untuk menulis satu karya kreatif, sama ada cerpen, saja, puisi, pantun ataupun syair. Tapi kalau saya lebih senang untuk anda menulis karya cerpen, ya, cerpen. Dan anda boleh memilih tema yang bebas, ya. Tetapi jangan ada unsur-unsur keganasan, unsur-unsur penghinaan terhadap agama dan kaum-kaum lain, ataupun ada unsur-unsur yang mempromosikan keganasan dan kejahatan. Jadi jangan ada unsur-unsur demikian dalam karya kreatif, ya. Tapi yang di sini dalam konteks ini anda hanya diminta untuk menulis karya kreatif berdasarkan pengalaman anda sepanjang berada di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, sama ada pengalaman pahit ataupun pengalaman manis, ya. Tetapi katalah kalau anda tidak ada pengalaman pahit, anda tidak ada pengalaman manis, apa yang perlu anda lakukan? Anda perlu memberikan penilaian, kritik seperti yang saya sebutkan tadi, kritikan terhadap Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ataupun kuis. Anda perlu memberikan penilaian negatif ataupun positif secara kreatif, sama ada secara sindiran ataupun peribahasa, tapi dalam bentuk kreatif, ya, dalam bentuk kreatif. Ini saya ulang sekali lagi, dalam bentuk kreatif, sama dalam cerpen,
saja ataupun ni. Tapi dalam ni, kalau tidak adalah kenangan pahit, tidak ada kenangan manis, Anda boleh mengkritik Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor dengan cara ataupun dengan gaya bahasa yang ada nilai keindahan ataupun ada nilai estetika ataupun kita kata secara kreatif. Ini penulisan ataupun tugasan karya kreatif. Markah untuk ini 15 markah, ya. Baik, dari segi jumlah perkataan, kalau tengok dalam sini, kita karangan hendaklah sebanyak 150 hingga 300 patah perkataan bagi jika Anda memilih untuk menulis sajak, pantun, syair. Kalau cerpen, Anda perlu menulis cerpen Anda sebanyak 700 hingga 750 patah perkataan. Ini jumlah yang perlu Anda buat. Baik, satu lagi perkara yang penting juga, ini tentang etika dalam penulisan. Etika dalam penulisan, jangan sesekali plagiat ataupun jangan sekali mencuri karya orang lain, ya. Jangan sama sekali mencuri, memplagiat karya orang lain. Contohnya kalau ada ambil puisi dalam internet, dalam Google, rujuk Google, ambil, tukar nama, hantar. Sesiapa yang saya dapati mencuri, markah akan ditolak dan saya akan cop pencuri. Jaga-jaga, ya. Baik, sebab apa, itu adalah jenayah akademik. Jadi tolong pastikan, sebab ini dalam etika penulisan, dalam ataupun dalam menuntut ilmu, Anda perlu jujur, Anda perlu jujur dalam penulisan, khususnya dalam tugasan-tugasan, sebab markah yang Anda gunakan ini Anda akan gunakan sampai bila-bila. Jadi jangan sesekali menggunakan markah yang Anda curi. Ini bahaya sikit lah. Jadi tolong berikan perhatian tentang perkara ini, ya. Kalau ada yang buat tu, bertaubatlah, ya. Ya, insyaAllah boleh dimaafkan. Itu taubat sentiasa terbuka, ya. Baik, seterusnya ujian dan kuis. Untuk makluman, kita ada tiga, ujian 1 dan ujian 2 yang masing-masing markah 10 markah, dan kita ada kuis 10 markah. Jadi jumlah keseluruhan adalah 30 markah. Ujian pertengahan ini berbentuk objektif, manakala kuis berbentuk subjektif, waktu soalan struktur, jawab menggunakan perkataan-perkataan tertentu, bukan tiknya. Baik, lazimnya ujian ini ataupun lazimnya ujian ini diadakan pada minggu yang ke-5, ke-6, ke-7, paling lewat minggu ke-10 ataupun ke-9, ya, minggu ke-9 atau minggu ke-10. Yang seterusnya tugasan esei ataupun tugasan bertulis. Untuk tugasan bertulis ini 20 markah. Pelajar diberikan 3 soalan dan jawab 1 soalan saja. Soalan berdasarkan tajuk-tajuk pembentangan kuliah yang terdapat dalam modul Bahasa Melayu 3. Maksudnya, bab-bab yang Anda bentangkan itu akan dikeluarkan dalam soalan. Jumlah perkataan untuk tugasan ini, ya, lebih kurang 500 hingga 600 patah perkataan, dan tulisan ataupun format tulisan menggunakan tulisan Times New Roman, saiz 12 dan langkau 1 baris tengah. Secara umumnya itu saja untuk sistem pemarkahan pada hari ini. Saya ringkaskan sistem pembelajaran dan pengajaran kursus Bahasa Melayu 3 ini tidak ada peperiksaan akhir. Jadi saya harap Anda boleh memberikan kerjasama. Sebarang soalan nanti kita akan bincangkan dalam kelas, ya. Nanti kita akan bincangkan dalam kelas. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Pohon jati tumbuh berjalar, jalan setapak menuju ke pasar. Lebih baik susah di waktu belajar daripada susah di waktu besar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.